Teruskan kutip. Soalan pertama, bolehkah solat maghrib berimam lepas salam kita bangun jamak takdim isyak qasar? Boleh. Kita nak semayang maghrib jamak dengan isya. Contoh nak pergi ke Kuala Lumpur. Daripada Bukit Payung masuk highway. Faham? Pukul 6.30. Sampai di Pakar orang Banggarik. Faham? Atau tak dapat Pakar lagi. Siapa dia Ajir. Orang Banggarik. Allahu Akbar, dia pun berhentilah. Dia Ajir semayang berjemaah ramai-ramai di Masjid Ajir. Faham? Jadi orang di dalam masjid itu semayang maghrib. Dia ikut imam semayang jemaah, semayang maghrib juga. Dan dia nak semayang jamak dengan isya lepas maghrib. Boleh. Faham? Boleh semayang maghrib dia berjemaah. Faham tak ke? Cuma lepas habis semayang maghrib, terus bangun semayang isya. Kerana dia mesti berturut-turut. Jangan mugil wirid pula dengan tu imam. Subhanallah, 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 habis. Tak boleh nak buat dah. Faham? Terus bangun. Habis semayang maghrib berjemaah, terus bangun semayang isya pula. Isya tu nak buat 4 rakaat pun boleh, nak buat 2 rakaat pun boleh. Soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian? Tahun 2007 saya ada beli sebuah rumah. Saya adalah meminjam. Dalam geran rumah ada letak nama bekas bini. Kerana pada waktu itu dia ingin keluarkan wang KWSP-nya. Tapi dia tidak gunakan untuk bayar deposit. Sekadar suka keluarkan alasan beli rumah. Masa sekarang adakah dia berhak ke atas rumah tersebut sebagai harta sepencarian? Baik. Suami dulu masa dia bersama belum bercerai, dia beli rumah. Suami yang beli rumah. Duitnya duit suami, deposit pun duit suami. Cuma pada masa itu isteri ambil kesempatan, oleh kerana suami beli rumah, isteri draw KWSP-nya. Atas alasan nak banner rumah. Tapi tak banner rumah pun duit tak wi pun. Faham? Maka milik rumah itu adalah milik suami. Isteri tak dapat apa-apa. Tapi kalau sama-sama tong, parak tong, berkongsi, maka itu harta sepencarian. Faham? Nampak lagi? Suami bayar sikit, bini bayar sikit, suami bayar sikit, atau gabung harta, itu harta sepencarian. Jadi bila berlaku perceraian, hak dia separuh. Faham? Jika dapat, kalau ada resit mana bahagian yang memang khusus untuk isteri, kalau ada resit lah, maka bayar atas resit tu. Tapi kalau resit pun tak ada dah, mu sikit, aku sikit, mu sikit, aku sikit, akhirnya siap sebuah rumah, maka tasamuh. Tasamuh itu makna berlebih kurang, halal berhalal separuh orang. Faham? Soalan seterusnya. Baju polis ada tulis Allah Muhammad. Jadi staf polis boleh pakai, dah masuk ke tandas. Jika haluh boleh. Jika jelas boleh dibaca, makruh buat masuk. Itu setengah pendapat. Setengah ulama kata haram buat masuk. Faham tak ke? Jadi Nabi SAW cincinnya ada tulis Muhammad Rasulullah. Bila nak masuk tanda dikeluarkan. Kita sekarang kalau keluarkan cincin, hilang ke tak? Tak usah kata cincin, kalau lalang hilang. Faham? Jadi kalau tak boleh, cabut bolang poket. Jadi kalau kita pakai topi polis ada tulis Allah, nak masuk dalam tandas, letak di luar tandas. Tak boleh nak letak, takut hilang, maka ambil ke topi itu, masukkan dalam poket. Jangan sampai beliau berada di ruang tandas, itu dilarang syarak kerana memuliakan nama-nama Allah dan nama-nama para rasul. Tak dapat duit nak top up game, budak anak tendang ibu. Ini yang viral hari ni. Game punya pasal terajang mak apa semua sebagainya. Ini daripada dulu dah. Mak kita ni tak usah kata nak terajang. Allah kata wala tanharhuma. Jangan kamu tinggi suara dengan ibu bapa. Wala takullahuma uffin. Dan jangan kamu kata tu dah boleh dah. Dulu ingat tu kelor tekuk mak. Mak tak mau beli RZ. Anak nak belombanya beli orang dakak sekeheng. Nak ni? Nak kan ni?
Nak salahkan anak semata-mata pun tak boleh juga. Kadang-kadang ibu bapa terlibat juga. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani aw kama qala. Anak lahir semua baik. Ibu bapa lah yang membiarkan anak-anak tidak ditarbiah dengan betul, akhirnya anak-anak itu terikut cara yang tidak betul. Nah, tapi ada gak ibu bapa yang pesan sama ke anak, nasihat sama, tapi anak itu berkawan dengan kawan yang tidak baik. Dia jadi rosak. Nah, Allahu Rabbi. Siapa deraka pada ibu bapa ni, Allah bayar cash di dalam dunia. Nah, bukan seorang bayar cash. Apakah hukumnya menuntut ilmu seperti hadir majlis ilmu? Hukum menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Harus nak belajar sains, silakan. Inggeris, silakan. Matematik, silakan. Kimia, fizik, boleh. Nampak? Arkeologi, boleh. Perubatan, molek belaka. Cuma ilmu yang wajib belajar setiap orang ialah ilmu fardu ain. Iaitu ilmu tauhid, biar sahih iman kita tak rosak. Yang kedua ilmu fiqh, biar betul semayang kita, betul kita punya berwuduk, betul kita punya puasa, waktu wajib belajar. Faham? Dan yang ketiga ilmu akhlak, iaitu akhlak yang baik, supaya kita ni berakhlak baik, tidak bohong, tidak pelawak, tidak curi orang, tidak mencarut, tidak jahat mulut, tidak kasih ke dunia. Faham? Tiga ni wajib. Siapa tak belajar berdosa belaka. Ini yang dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama wajib atas setiap orang Islam, makna ilmu yang fardu ain. Termasuk ilmu baca Fatihah sampai betul. Kerana Fatihah itu rukun sembahyang. Faham? Itu fardu ain. Dah kita umur 60 dak ngaji lagi. Duduk main waktu tudung botol lagi Padang. Faham lagi? Turun pukul 8 pagi, pukul 8 malam orang balik Maidang. Muka macam tudung botol jadi. Buat gua ni. Takut tak ni, takut tak dang. Bila kita tak belajar, belum tentu salah ibadat kita, tapi goliknya salah. Faham? Takbir 40 tahun semayang, tak belajar, tak betul. Zaman Nabi dia semayang. Lepas dia semayang 2 rakaat, dia tengok Nabi, dia pergi, dia kata assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam. Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Mu semayang tak pakai dia. 3 kali dia semayang, tetap Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang mula. Semayangmu tak pakai. Lalu laki-laki ni kata setakat ni lah hak saya tahu tentang semayang. Kalau apa yang tak tahu, yang tak kena lagi, tolonglah kebur. Lalu Nabi ajar dia semayang yang betul. Rupanya dia tidak belajar bab semayang. Ini zaman Nabi. Betul tak? Kita zaman YP. Betul tak? Zaman paling berkat zaman Nabi SAW. Faham? Ini ijma' ulama. Zaman paling berkat. Zaman paling banyak turun wahyu. Zaman paling banyak malaikat turun ke dunia. Zaman paling banyak diampunkan dosa. Zaman paling banyak Allah beri pahala. Nampak? Zaman Nabi. Itu pun seorang sahabat yang tidak belajar bab semayang, tak pakai semayang dia. Apatah lagi kita, zaman paling suai. Betul tak? Zaman kita ni zaman dia. Zaman kacau bilau. Zaman pelawak. Zaman penuh dengan fitnah. Tak ngaji pula. Kau berat itu. Soalan seterusnya. Apakah hukum minum ketum? Sebab suami saya suka minum ketum. Siap campur air Red Bull. Dia cakap obat kerja keras, kerja berat. Kadang-kadang sampai bergaduh dengan saya. Baik. Nabi kata kullu muskirin khamrun. Setiap air yang bila kita minum kita akan rasa khayal, itulah sama dengan minum arak. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap benda yang dihukumkan sebagai arak, maka haram dan berdosa yang tukang minum. Tapi kalau ketum itu minum tidak khayal, dia jadi nyamuk, dok ketik, itu lain. Itu dibenarkan syarak. Kalau dia sakit perut, dia minum ketum hilang sakit perut, itu dibenarkan syarak, itu perubatan.
Tapi kalau dapat kaya, dapat sting, sama dengan arak. Sama macam minum arak dan dia menjadi fasik. Lepas tu hati-hatilah. Dia tak ada kalau dak minum ketum, dak boleh nak bawa lori. Dah orang lain bawa lori nak ada orang putih, bawa lori. Orang putih minum ketum. Faham lagi? Mu bawa lori gitu mana? Lagi Kuatang. Ya Kuatang jauh apa? Amerika mu tengok. Ci tengok dalam YouTube kisah pemandu lori. Nah, dari California ke New York. Nampak? Dia getah benua nak mereka. Tidur dalam kepala lori, ada bilik dalam tu. 4,500 kilo. Kita Johor baru 500 kilo. Faham? Mulai ada dak minum ketum. Leni habis buka ceruk minum ketum. Nak terik buka ni masa. Dia kata kalau dak minum ketum, dak terik buka. Dak orang lain dulu minum ketum belaka. Nah, sebenarnya ada keseronokan. Bila ada khayal itu yang menjadi matlamat, kullu muskirin khamrun, sama dengan minum arak. Soalan seterusnya. Kucing ni anak dia mati, jadi dia rindukan anak dia, dia dah mati 3 ekor. Soalan saya, kucing ini ada bermimpi tak Ustaz? Dia kata kita mimpi lah. Dah kalau binatang mimpi ke tak? Manalah aku tahu dah binatang mimpi ke tak? Mu tanyalah kucing, mu ambil kucing mu tanya, mu rajin mimpi tak? Kan kita kata tak rajin kan? Takut mimpi juga binatang. Tak? Mu pegang kucing seekor mu tanya. Apakah hukum orang yang diberi kuasa mengagihkan bantuan tapi didahulukan anak beranak dia daripada orang lain? Tidak amanah. Tidak amanah. Faham? Tak kira jawatan apa, mu Perdana Menteri, mu Timbalang, mu MB nak jatuh dah. Mu tengah bercadang nak jadi MB learning. Pada tak kira pakat apa pun. Itu diberi kuasa. Menggunakan kuasa itu untuk dahulukan untuk anak-anakmu, itu tidak amanah. Faham? Ingat baik-baik, harta benda negara ni bukan harta pemimpin, harta rakyat. Maka kita lantik pemimpin untuk menguruskan harta kita. Faham lagi? Ingat AJK masjid 40,000 50,000 dalam akaun tu bukan pitih mung, pitih orang ramai. Faham? Mereka yang beri sumbangan, lalu mereka lantik AJK, orang ni jadi pengurusi, orang ni jadi untuk menguruskan. Faham tak? Harta tersebut. Kena faham baik. Tapi pemimpin kita lupa. Bila dia jadi pemimpin, dia ingat harta kerajaan tu dia yang punya. Soalan seterusnya. Boleh tak kita semayang sunat lepas subuh? Seperti sunat witir dan sunat tahajud. Solat witir ni masa mana? Dalam waktu isyak. Selepas solat isyak, sebelum waktu subuh. Mu lepas subuh witir apa? Faham lagi? Kalau qada tak ada masalah. Tapi orang bukan panggil semayang witir. Kalau qada boleh, dalam waktu zuhur boleh. Kita dah ingat semalam, lupa semayang witir, kita tidur. Biasa witir mau. Teringat apa mayang zuhur? Allah, semalam tak mayang witir. Kita qada lepas zuhur, boleh. Faham lagi? Tapi kalau mu nak tunggu witir nak buat lepas subuh, tak sah. Dia gitu. Tahajud ni waktu malam sebelum terbit fajar. Lepas subuh orang panggil tahajud, itu terkejut. Apakah hukum racun rumput di atas kubur? Kena faham dulu mana kubur, mana bukan kubur. Dengar baik-baik. Ini tanah kubur 1 ekar. Ini bukan kubur, tanah kubur kau panggil. Ni pintu pagar. Kubur ni hak ada nesang. Tu kubur. Hak bengok tu ada nesang, faham? Itu kubur. Jadi kad ada kubur itulah hukum kubur. Haram pijak, haram duduk atas kubur, orang kecil berak atas kubur. Ada pun kad kosong tak ada tanah orang lagi ni dipanggil tanah perkuburan. Jadi dalam bab kita nak racun rupuk, jikalau atas kubur tak boleh. Atas tanah perkuburan ini hak tak ada kubur lagi, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebaiknya kita tak guna kaedah racun, melainkan tak boleh dengan cara lain.
Terbang tak akan terbang dah. Mesin tak kena mesin dah. Kita racung. Tapi bukan atas kubur orang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dalam pinjaman amanah ikhtiar syaratkan permohonan untuk modal berniaga. Tapi kita dah buat berniaga, kita buat benda lain. Boleh atau tidak? Tabung ikhtiar pinjaman. Kerajaan buat. Okay, siapa yang nak berniaga tak cukup modal, kita beri pinjaman. RM10,000 contoh. Kita pun pinjam boleh RM10,000 bahan rezek. Faham lagi? Dah buat berniaga sekarang, faham? Jadi hukumnya jika terma itu faham tak lagi syarat-syarat perjanjian meminjam. Kamu kena baca molek. Nah, hanya boleh digunakan untuk berniaga saja. Kita buat benda lain tak boleh. Maka kita berbohong itu. Tidak ada keberkatan. Faham tak lagi? Yang bolehnya kita berniaga dan lebih baru boleh. Kita dapat pinjaman RM10,000 memang nak berniaga sungguh. Nah, kita pun bukalah kedai beki telefon. Nah, tapi habis RM9,000 saja, siap dah. RM1,000 ada lebih, ada apa? RM1,000 ada lebih tu kita buat benda lain lah, berbual lasik, buat comel. Itu tak ada masalah. Pasal ramai ni orang yang bukan masuk dalam syarat dia pinjam, dia ambil bantuan. Ini banyak berlaku dalam negara kita. Orang lain yang orang lain memohon bantuan sebab rumah dia kena banjir. Rumah ada terlalu air ambil kok. Haram. Makan haram. Ataupun tabung itu untuk orang miskin. Dia tak miskin, dia minta kok. Dia dapat makan haram. Kita memang seronok boleh bitih. Oh, best boleh lebong kerajaan. Bukan bitih kerajaan, bitih rakyat tu. Faham? Ramai orang gitu. Ini untuk nelayan saja. Tiba-tiba rusak boleh kok fiber. Dia ejah ke bawah meja. Anak beranak, betul tak? Boleh fiber haram. Naik api neraka. Naik api neraka. Ada berlaku. Sumbang pemberian itu untuk nelayan yang miskin. Beli fiber tu ada 3,000 sutir fiber, 13 kaki contoh. Faham? 17 kaki. Enjin Suzuki 8 kuda. Contoh RM4,000. Semua sekali dapat fiber enjin layak untuk orang miskin. Nelayan. Tiba-tiba dak nelayan. Gusar dapat. Kita cek rupa je baik dengan tukang ngejar. Makan haram tu. Taubat tak lepas. Walaupun mu menangis dalam Kaabah, tak terima kok taubat. Kena pulang balik. Harta orang. Nampak? Tapi kita best boleh faham. Dah kau ni aku gua ni. Banyak rezeki jangan ditolak ni. Ada apa boleh duduk lapi ke mama. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak tahu suami isteri itu kena sihir pemisah ataupun tidak? Kadang-kadang orang tu bercerai, dikatakan kerana disihir. Adakah boleh orang itu disihir sampai bercerai? Jawabnya boleh. Semuanya dengan izin Allah. Tetapi jika tidak ada bukti dan tanda dan alamat, maka kita tinggalkan sihir di tepi dulu. Pulang kepada uruf biasa. Perceraian itu tidak ada jodoh, tak serasi, masing-masing penting diri ataupun salah seorangnya melampau batas. Tapi nak kata sihir boleh dengan ada buktinya, dengan ada tanda-tandanya. Dia gitu. Sebab tu kita selalu kena ada kekuatan. Dalam bab sihir ni kita kena ada link internet, kita kena kuat dengan Allah. Nampak lagi? Soalan seterusnya. Bagaimana nak solat berjemaah ketika perang? Allah. Kalau solat biasa jemaah pun mu hara lagi. Mu nak perang pula. Solat ketika perang ni setengah ulama bilang sampai 14 cara. 14 kaifiat. Banyak tak? Di antaranya yang depan itu rokok sujud dulu dan naik, baru yang belakang rokok sujud dan naik. Manakala biasa kan dua sah,
Allah Akbar sama. Sami Allah liman hamidah. Itu bahaya, sama-sama sujud, musuh mari, tak nampak. Faham? Jadi grup depan ni sebagai rokok dulu. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Baru ni Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Faham lagi? Supaya nampak semua musuh di depan. Contoh, kau jahat ni pula Allahu Akbar, ni tak turun sujud. Kalau ni naik dah, baru ni turun sujud. Itu salah satu kaifiat dia. Dah? Soalan seterusnya. Kita makan nasi ada bekas. Kita minum air ada bekas. Kita buat amal di mana bekasnya? Dia nak main hakikat. Dia panggil hakikatul amal. Baik, kita minum air ada bekas air kot. Ada bekas air. Jadi air pun dalam bekas. Kita makan nasi ubur dalam pinggang. Dah kita puasa, bukan ni puasa. Amal manusia ini baik atau buruk, di mana tempat letak ni? Buku catatan amal lah. Nabi kata rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta 5. Kanak-kanak yang baru lahir tidak ditulis lagi dosa dan pahala. Walaupun dia buat amal baik, tidak tulis pahala. Walaupun dia buat amal jahat, tidak ditulis dosa. Faham lagi? Tapi bila dia sudah dewasa, hatta yahtalimah, sampai dia balik. Bila balik, amal itu ditulis. Tulis semua. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah kata tidak ada sesuatu yang dilontarkan oleh mulut manusia, melainkan ada di sisinya raqib dan atid, malaikat yang menulis. Tulis di mana? Tulis di buku amal. Mana buku amal? Ada di sisi Allah. Faham? Dan buku itu, bekas amal kita tadi akan ditunjukkan ketika peristiwa mizan pada hari nak timbang amal. Kita akan tengok tikas dan bekas-bekas amal kita, mana lebih banyak, mana yang lebih sikit. Dah? Soalan seterusnya. Ni doa. Fadilat selawat kepada Nabi terlalu banyak ganjaran. Bahkan setiap dalam khutbah Jumaat pun menyebut. Tapi kenapa imam selepas setiap solat tidak pernah menyebutnya? Hamba Allah Syekh Negak Batik Bawah Umah. Kelebihan selawat ke atas Nabi dalam khutbah Jumaat pun sebut. Tapi kenapa imam selepas setiap solat tidak pernah menyebutnya? Kalau imam di tempat saya, dia selawat. Faham lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru mulakan doa. Sini selawat tak? Selawat tak ini? Belum doa. Di sini di terbakang. Ada tak selawat? Ada. Faham? Jadi kita nak lebihkan lagi, dipersilakan. Nampak lagi? Kenapa? Kerana di dalam kita mulakan dengan azan, kita sudah sebut nama Nabi. Kemudian kita sebut lagi nama Nabi di dalam iqamah, dan begitu juga kita berselawat dalam jawab azan dan jawab iqamah. Kemudian kita berselawat lagi dalam tayat awal, kita berselawat lagi dalam tayat akhir. Kerana itulah di dalam semayang itu sendiri adalah segala zikir sudah kemah di dalam tu. Kita ada istighfar, minta ampun, kita ada doa, kita ada selawat, kita ada puji-puji Allah, sanak kepada Allah. Jadi kita nak lebih lagi, selepas sembahyang 5 waktu kita selawat banyak-banyak. Soalan seterusnya. Saya lepas solat Isyak, saya solat witir 1 rakaat. Lepas solat Rasul tahajud, saya sambung witir lagi 2 rakaat. Boleh atau tidak? Dia yang sebaiknya kita buat yang genap dulu, lepas tu yang ganjil. Faham? Kita semayang 2 dulu, lepas tu kita semayang 1. Kalau kita nak semayang 5, kita buat 2, 2, 1. Itu caranya. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah. Macam mana nak ziarah mayat dalam kawasan
Dalam kubur masa membaca doa, muka itu menghadap kiblat ke atau menghadap muka sama muka? Masa kita ziarah, kita menghadap muka mayat. Kita beri salam menghadap muka mayat. Dan kata setengah ulama, yang afdal bila kita nak berdoa, kita menghadap ke kiblat. Faham lagi? Tapi siapa yang tetap menghadap dengan muka mayat pun tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau dia menghadap, pusing menghadap kiblat dalam berdoa, lebih baik. Soalan seterusnya. Tok lelaki kedekut dengan bini, tapi dengan kawan-kawan tidak kedekut pula. Nak buat guan Suami dia sayang harta dengan isteri. Ini suami yang bukan suami misali. Faham lagi? Jangan sayang, jangan kedekut lebih-lebih lagi dengan orang yang sangat besar budinya kepada kita, iaitu isteri kita. Isteri kita sanggup tinggal kampung halaman dia untuk duduk dengan kita. Isteri kita sanggup tinggal ibu bapa dia untuk duduk dengan kita. Isteri kita sanggup jauh daripada adik-beradik yang dia membesar bersama untuk menemani hidup kita. Betul tak? Tiba-tiba mu bergaluh dengan dia. Nampak? Maknanya apa benda kelaki lagu ni. Suami yang tidak baik. Jangan kira dengan suami, dengan isteri. Kalau dia gelapkan wang kita, buat gelap dah lah. Faham lagi? Maknanya kita tahu dah ya bahang peloya dia buat senyak dah lah. Dah halal. Kita 50 ya, dia kata nak beli selipar anak 3 ya je dia awal. Patut balik 47, senyak pahala ni 3 tahun dah. Kita halalkan lah. Betul tak? Pasal bini kita kan? Betul tak? Banyak tak dia jasa daripada kita? Banyak. Antaranya melahirkan anak. Cuba bayang kalau gila beranak. Tahun pertama kahwin, bini beranak. Tahun kedua kita pula kena beranak. Acur yang kedua. Dak mati kita. Betul tak? Amalan yang terbaik untuk ibu mengandung. Macam bak wanita tanya. Ibu mengandung dengan ibu tak mengandung sama saja. Jaga solat 5 waktu. Faham tak lagi? Kemudian jangan kita tengok benda-benda yang haram. Jangan duk dengar benda-benda yang mengarut. Lebih-lebih lagi ketika anak itu sudah berusia 6 bulan di dalam kandungan, lebih kuat belajarnya dengan apa yang ada di luar perut mak dia. Sebab tu kita tengok perempuan-perempuan yang umur sekarang dia sudah 30 lebih kurang. Jadi pelik-pelik perangai. Kerana apa? Kerana mak mereka itu suka sangat tengok orang joget tahun 80-an itu. 80 itu pagi joget dia, tengah hari ni ustaz, petang pusat jelai pula, malam cerita Sepanyol. Perut dia, anak duduk dalam perut ni. Lepas tu anak tubik-tubik, dia jadi kenang lagu tu. Bergedik minta lopak tak kata lopak tak ni. Kita tengok dalam TikTok lah ni, berat-berat menenang. 5 nang 7 8 orang budak-budak puang joget sama. Paling pusing punggung. Kerana apa? Kerana nak rosak ikut sama dengan Yahudi Nasara. Yahudi masuk dalam lubang bewok pun habis pakat masuk terjun dalam lubang bewok. Lagi ada orang marah dia kata tak baik ustaz dalam masjid sebut bewok-bewok gitu. Ada ke ni netizen pandai pada ulama lagi. Tak boleh sebut-sebut biawak macam tu dalam kuliah. Tak boleh korok apa Nabi kata hatta law dakhalu juhra dabin tabi'tumuhum, kamu akan ikut mereka itu sehingga mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu akan masuk dalam lubang biawak. Siapa kata? Nabi sabda. Tapi tak sedap lah dengan biawak macam tu, terjemah tukar zirafah lah. Nak ikut kamu, aku ikut Rasulullah, apa ikut kamu? Gitu betul tak? Habis nak ikut Yahudi Nasara. Yahudi Nasara joget menopak, nothing tak tahu benda, habis kita anak Islam TikTok. Bonoh ganuh habis. Waktu manakah boleh lakukan solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih itu sunat afdal pada waktu tengah malam. Dan kalau lepas isyak boleh juga. Kata Ibn Abbas, buat jahat bulan haram dosanya berganda. Betul ke? Betul. Itu pandangan beliau.
Saya nak minta tolong doakan saya. Ini doa. Baik. Doa nak jadi apa ni? Doa menjadi anak yang soleh, pandai dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Amin tu makna doa juga ni. Sebab amin itu kalau kita terjemah maknanya Allahumma stajib lana. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami ini. Wala tughayyib raja'ana, jangan sia-sia dan hampakan harapan kami ini. Soalan seterusnya. Sikit lagi. Seorang itu selalu masbuk. Tiap kali solat subuh dia masbuk. Dekat imam nak bagi salam padahal rumahnya tepi pagar masjid saja. Dekat je rumah dengan masjid tapi masbuk. Kita kena siasat dulu. Tak boleh nak sangka buruk lagi. Mungkin kadang-kadang kerana dia ni masalah. Contoh masalah dia was-was. Datang dari tak kena tu. Bang, niat dulu ke air dulu? Pulau-pulau. Betul tak? Ada kok jenis mandi gitu. Mandi junub pukul 4 pagi masuk, 6.45 baru siap. Tok tua macam rimah luar tunggu. Tok tua nak pergi sejid tak boleh. Tok tua junub kok. Salah ke mana? Apa long? Apa kau kita buat stiker ustaz bentuk macam kartun? Boleh. Tapi jangan sampai aib. Faham lagi? Dak ustaz orang lain pun tak boleh. Kartun boleh tapi jangan sampai aib. Anak si A menyusu dengan anak si B. Adakah semua anak si A jadi anak susuan? Tak. Yang jadi anak susuan budak yang nyusu saja. Kita orang terbakang. Baby tu orang wakatape. Dia ada 5 beradik tapi hak busu tu mari nyusu dengan bini kita. Contoh. Maka yang nyusu seorang tu saja anak susuan kita. Adik-beradik dia hak wakatape tu tak jadi. Faham tak? Dia seorang je. Dia seorang tu dengan bini kita jadi anak susu. Dengan kita pun anak susu. Dengan anak-anak kita adik-beradik susu. Dengan abang bini kita pak saudara susu. Dengan kakak bini kita mak saudara susu. Dengan mak bini kita tok susu. Faham? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Ni ada lagi sikit lagi. Penyakit overthinking. Macam mana nak pulihkan semangat saya? Dia begini, jangan banyak berfikir perkara yang memang kita tahu dah, dia akan larat menyusahkan kita. Sebab tu banyak zikrullah, banyak kita bersahabat, banyak berkawan dan banyak berjalan melihat alam ciptaan Allah. Itu antara obat orang yang tertekan dengan penyakit apa ni anxiety seperti ini. Kerana dia duduk diam seorang, dia tak berkawan, dia tak terima pandangan orang, jadi fokus fikiran dia benda yang sama. Itu yang jadi tertekan. Kita kena keluar daripada rumah, bersahabat, berkawan, berodong orang panggil, nak berobat. Berodong. Ada geng, ada kawan dan berjalan-jalan, pergi makan angin dan sebagainya. Itu cara nak berobat. Apakah hukum bermain kutu? Makruh main kutu. Lepas kita takak kenyek tu buang, jangan main. Tu kutu kepala ustaz, ada kutu hutang tu. Dia kalau kita benda mah, kita tak boleh nak tangguh-tangguh. Dia mesti dengan cash, mah dengan mah. Faham tak ke? Tapi kalau jenis kutu duit, kita kena lapas. Saya hutangkan awak RM100. Kita jawab, saya terima dan saya setujulah berhutang RM100. Bulan depan kita pula yang menerima. Orang yang kita dah beri bulan depan, dia akan bayar. Saya bayar hutang awak RM100. Supaya meraihkan pendapat fuqaha yang mewajibkan lapas ketika beri hutang dalam permainan kutu. Walaupun sebahagian ulama melarang permainan kutu ini. Soalan yang kedua sebelum akhir. Semasa saya solat, tiba-tiba bergesing. Lalu ada kotoran macam air liur dan hingus tubik dan kena pada mas. Adakah batal solat saya? Kotoran inguh kena pada mas. Dengar baik-baik. Inguh kita ni bukan najis.
Najis ni yang keluar daripada kemaluan. Air kecing keluar dari kemaluan, najis. Mazi keluar daripada kemaluan, najis. Wadi keluar dari kemaluan, najis. Putihan neleh ke parak perempuan, najis. Apa lagi? Istihadah keluar, najis. Haid keluar, najis. Darah nifas keluar, najis. Satu benda yang keluar yang tidak najis, air mani. Kerana air mani itu asal kejadian kita. Kalau air mani kita najis, kita yang besar ni najis juga pasal asal daripada najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah kami muliakan manusia itu, maknanya mereka terjadi daripada mani yang tidak najis. Tetapi sama macam inguh, sama macam rohak, walaupun bukan najis, itu dibilang mustaqzarah, perkara yang dibilang sebagai kotor. Benda kotor tapi tidak najis. Yang dijadikan syarat sah sembahyang ialah suci pakaian, tempat dan badan daripada najis. Maknanya kalau mustaqzarah, benda yang kotor, tidak najis, tak batal sembahyang. Kita sembahyang Allahu Akbar, tengok di kain tu imam tahi. Nampak tak? Tahi, benda tahi kucing. Stepek atas kain plekat tu imam. Kita niat mubarakah kerana tidak sah. Faham? Tetapi kalau bukan tahi, benda kotor yang tidak najis. Contoh tanah, bekas imam rebah tadi kena tanah. Tanah najis tak? Tak, maka tak payah niat mubarakah. Nah, atau tengok di kain tu imam inguh. Dah banyak ada yang 2 liter. Nela jebar atas belakang kain tu imam. Tak? Inguh najis tak? Tak Sebelum semayang, dia ambil kain plekat dia rendang dalam inguh. Dia ada inguh sebeledi. Faham lagi? Dia pun bayang makruh. Semayang sah. Perbuatannya makruh, kotor. Faham lagi? Kerana inguh bukan najis. Air liur bukan najis. Faham lagi? Air liur itu mustaqzarah. Itu pun air liur itu dibilang kotor setelah keluar dari mulut. Kalau dalam mulut tak kotor. Faham lagi? Sebab tu tidak dilarang. Sebab tu kalau minta maaf, suami dia cium mulut isteri dia. Faham lagi? Dah. Air liur hok ni masuk dalam mulut ni. Air liur hok ni poklong masuk dalam mulut moklong. Kotor tak? Tak kerana dia tidak keluar dari mulut lagi. Dia yang kotornya poklong kehek dah air liur buat atas meja. Moklong mari jilat. Baru kotor. Dah. Minta maaf tu dokar pun nak suruh faham dah. Jadi tai hidung bukan najis. Tengah mayang tengok Allah, setengah kilo tak hidung tak tekuk tu imam. Mari di mana tak tahu. Tidak batal mayang kerana dia mustaqzarah, benda kotor tapi tidak najis. Tapi kalau najis walaupun setitik air kecing, itu tak boleh. Soalan yang terakhir. Sekali hamba mimpi kalimah Nabi Muhammad dan kuda putih ada sayap. Apakah maksud mimpi hamba? Hamba nampak dah. Nak suruh Ustaz yakinkan hamba. Dan nampak pun bertanya kau. Dia bila takbir mimpi ini tidak semuanya tepat. Orang yang pandai takbir mimpi iaitu Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu. Dia yang meninggalkan sebuah kitab yang paling muktabar tentang takbir mimpi. Kitab Takbir Ibnu Sirin. Jadi kuda yang bersayap ni apa dia? Burak. Faham lagi? Burak. Ketika Nabi dibawa dan binatang, sejenis binatang yang besar daripada keldai, kecil, besar daripada barang, tapi lebih kecil daripada kuda. Mana kuda tinggi, hak lomba tu kecil sikit, tapi besar pada kuda padi yang kita naik tu. Dan ada sayap. Nampak lagi? Kata setengah ulama, kuda bersayap ini adalah kuda di dalam syurga. Jadi bila berkait dengan benda-benda yang berkait dengan syurga, bila mimpi dengan syurga, maksudnya mimpi itu hendakkan kita istiqamah di atas amal yang baik. Tapi bukan jadi pegangan. Bukan jadi pegangan kerana bergantung kepada seseorang juga, individu.
Sebab tu panggil, kalau orang ni mimpi, dikatakan ru'yatus salihah, mimpi yang salih. Tapi kalau orang ni mimpi, orang kata balik awal. Nah, bergantung pula. Sebab mimpi ni ada 3 jenis saja. Yang pertama mimpi yang baik, yang ada takbirnya. Yang kedua igawan saja, bukan mimpi, hanya dimainkan oleh tidur. Dan yang ketiga mimpi syaitan. Nah, mimpi syaitan. Ini nak belebong kita, nak suruh kita malu. Kita mimpi-mimpi tengok pitih, sepayang pitih. Peluk juga, bangun tengok kepala bini kita. Cabut habis sanggup-sanggup. Nampak tak? Nah, atau mimpi kejar dia atu toyok tengok depan atu pocong, kok biri atu penangga, kok tinggi ni Dracula, belakang atu kopek. Kita pun wah tepik tak tahu benda dah, pa bawa katil. Nak bangun hak. Itu mimpi syaitan. Bangun Nabi kata auzubillahi minasyaitanir rajim 3 kali, ludah belah kiri. Ludah anginnya, jangan ludah sungguh. Ija atas muka bini. Nah, ludah angin tuh gitu saja. Nah, bila buat gitu, maka syaitan tidak berjaya untuk menakutkan kita pada siang hari itu. Kalau tidak, kita dah amal gitu, siang tu kita duduk bingung, jadi takut, jadi resah, jadi kenapa ni jadi hilang perasaan takut. Jadi mudah-mudahan istiqamah di atas amal yang soleh. Wallahu a'lam. Allah manfa'na 'allamtana alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.